don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim ketika beliau melawat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah Sami Barah Masra bersama anggota dan pegawai yang bertugas. Okey tuan-tuan, mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Saya terjebat, kata Ketua Menteri, untuk melaksanakan tugas. Samalah dalam kerajaan pun. Untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang kecil, ikan bilis ini mudah. Orang tak peduli, dia sakit ke, dia di hospital ke, dia tua ke, kalau dia salah, dia heret, dia masuk lokap, kemudian didakwa. Tetapi bila kita heret orang-orang kaya yang bilioner, yang mencuri bilion ringgit, dan kononnya dia uzur, atau dia tua, atau kes lama, terus ada yang nak pertahankan. Termasuk sebahagiannya ahli-ahli parlimen yang bicara soal Melayu, soal Islam. Saya tak tahu di mana nilai dia. Mana boleh kita bicara soal Melayu, kewiraan dan kepahlawanan, dan kita biarkan negara dirosakkan oleh pengkhianat yang mengompak kekayaan negara kita. Ya. Jadi saya harap sudah faham mengapa saya keras dalam bidang ini, kerana saya tidak mau negara ini dijadikan tempat untuk digeledah. Jadi Perdana Menteri untuk apa? Supaya kita bila kita berhenti, kekayaan kita berbilion ringgit. Jadi Menteri Kewangan untuk apa? Kerana kita boleh kayakan seluruh saudara kita. Ini mesti dihentikan. Nah, kalau pimpinan bermula begitu, signalnya jelas. Tidak ada siapa yang boleh terlepas. Dan inilah yang saya harapkan daripada PDRM sebagai benteng pertahanan utama dalam domestik dalaman untuk mengangkat martabat negara kita. Saya setakat ini dengan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri, dalam parti-parti komponen, nampak committed dalam hal ini. Dan saya sengaja himbau dan singgung hal ini kerana mau tidak mau perkara ini dibicarakan di warung dan di kedai kopi dan di pejabat-pejabat. Mengapa kita ambil tindakan begini? Sudah bayangkan, nak cari 5 juta ringgit tambahan yang bukan dalam bajet. Nak bina bangunan yang begini, lusuh. Nak baiki tanda sekolah yang telah terbiar sekian lama. Bukan mudah. Kerana kita warisi hutang sebanyak 1.5 trilion ringgit. Kena bayar hutang. 45 bilion ringgit hanya bayar faedah tiap tahun. Jadi, bagaimana boleh kita maafkan orang yang senang-senang boleh punggah kekayaan jadi puluh-puluh bilion? Tak boleh, saudara. Dan pulangan wang itu bukan untuk memperkayakan orang. Kita dapat puluh bilion itu balik. Untuk apa? Baiki IPD, baiki rumah rakyat, baiki sekolah, tambah scholarship anak-anak, baiki hospital, termasuk hospital Melaka. Saya tak nak pergi tengok. Hari ini satu cukup IPD. Ketua Menteri ajak saya pergi hospital Melaka tengok taif lagi. Saya kata bukan letih lah saya kalau gitu. Bukan dia bagi ajak pergi makan, sedap dia ajak pergi tengok hospital teruk, IPD yang paling teruk. Ini Ketua Menteri ni. Tapi maknanya saya salute kerana inilah pemimpin yang prihatin pada permasalahan rakyat. Dia ni ucapan ni begitu, dia singgung sikit puji. Jadi saya nak sudah faham, seperti macam pencukaian. Kita naik kadar elektrik, tapi tak menyinggung 85% yang semua ada di sini tak bayar tambahan kadar elektrik. Tetapi paling kaya 15% bayar. Selama ini kita bagi subsidi ini, subsidi termasuk kepada orang kaya. Saudara tahu tak, 15% yang kita bagi subsidi elektrik ini, berapa untung pulangan balik kepada kerajaan? Tarik subsidi, bukan naik harga elektrik, kadar elektrik. Tarik subsidi kepada golongan paling kaya 15% ini. Berapa kita dapat? 4.6 bilion ringgit. Itu yang sebab saya tengok STR saya tambah bantuan kepada
sekolah, anak-anak sekolah kita tambah, ya. SDR tahun lalu 2023 8 bilion ringgit. Tahun ini 10 bilion ringgit. Bagaimana kita boleh? Kerana hasil kita peroleh. Ya. Kalau tidak, minyak itu tiris. Minyak diesel. Baru ni pasukan keselamatan bagi laporan kepada saya. Kisah Pulau Sebatik, sempadan Indonesia. Setengah kita, setengah Indonesia. Penduduk 4,000. Sebelah Indonesia 10,000. Minyak yang diambil untuk 15,000. Maknanya 10,000 itu untuk kita subsidi kepada orang lain. Mana tak jadi banyak. Tetapi nak tukar tak boleh. Sebab ejen-ejen penyakau ni ramai. Dan ejen-ejen penyakau ni bukan orang-orang kecil. Dia ejen pada orang sebesar. Datuk Seri belakang. Jadi siapa yang berani sentuh? Jadi dibiarkan sekian tahun. Pemimpin seorang dari negara jiran, saya tak boleh sebut sebab ni sensitif pula. Dia kata kat saya, kapal-kapal nelayan ini yang besar, itu minyak diesel itu minyak daripada Malaysia, minyak subsidi. Jadi sudah percayalah, ketirisan ini mesti dihentikan. Badan penguatkuasaan, baik PDRM, ya, custom, APMM, mana saja, mesti tahu selamatkan dana kita, pulangkan balik kepada rakyat. Ya. Jangan fikir, kalau sudah fikir nak pulang kepada pimpinan, tak. Potongan gaji untuk menteri kekal 20%. Perdana Menteri sampai sekarang tak ambil gaji. Ya. Sebab tu saya nak tu Raus bagi makan percuma. Tetapi pulangan itu kalau dapat, kita pulang kepada rakyat. Saudara ingat saya tak terasa. Saya Perdana Menteri Malaysia. Wah, di mana-mana dunia orang hormat. Tapi bila tengok IPD begini, kalau saya jadi pejabat di sini, pejabat Perdana Menteri begini, macam mana saya rasa? Sebab itu saya nak pemimpin turun ke bawah, tengok sendiri. Saya duduk sekejap di kantin tadi. Jadi kalau orang biasa minum ais satu gelas, teh ais, dia kena minum 2. Sebab berpeluh dia sama banyak dengan minum teh tadi. Sebab itu, kita kena ambil perhatian tentang apa yang berlaku di bawah. Dana tak cukup, maka kita selamatkan negara ini. Tolonglah faham. Mengapa saya keras bab ini, saya tidak mau tolak ansur? Kerana saya nak selamatkan negara ini. Dan negara ini boleh kumpul 10 bilion ringgit kalau kita selamatkan. Saya bagi contoh tebatan banjir. Bila kita ambil alih tanda betul-betul, kita selamat 1.5 bilion. Jana wibawa, setakat ini kita selamat 400 juta ringgit. Bayangkan, tiap kontrak selamat 400 juta, yang ini selamat 1 bilion. Kerana kita tak tolak ansur dengan ketirisan dan penyalahgunaan kuasa. Jadi, rakan-rakan, saya sengaja himbau perkara ini kepada PDRM, kerana PDRM harus faham mengapa beberapa tindakan itu kita tegas, dan kalau dia sampai dari atas sampai ke bawah kita begitu, hasil negara akan bertambah, imej negara bertambah baik. Okey tuan, kita doakan semua PMK Anwar Ibrahim terus tabah untuk menghadapi ujian-ujian bila mendakwa orang-orang kaya ni, bilion-bilionaire ni. So mereka akan membuat berbagai masalah lah, mengacau negara ni, ringgit jatuh lah, saham jatuh lah. Supaya kita doa semoga kita terus maju jaya untuk rakyat Malaysia. Okey tuan-tuan, mari terus menjumpa kajian apa dan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.